Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang Seri Pahang FC yang berkesudahan Selangor bantai Seri Pahang 3-1. Hasil jaringan daripada Oliver Buff 2 dan juga Syarif Fikri 1. Manakala gol Sagu Hati Pahang dijaringkan oleh Azam Aziz melalui sepakan percuma jarak dekat yang berjaya menewaskan Khairul Azhan. Okey, kita mulakan dengan kelebihan dan juga kekuatan pasukan Selangor dulu. Yang mana pada perlawanan semalam, Selangor berjaya menggunakan sepenuhnya bahagian kiri dan juga bahagian kanan padang untuk melancarkan gerakan ke arah gawang pasukan Pahang. Seperti mana yang kita tahu, mereka menurunkan Sin Sabaraj di bahagian kanan dan juga Wan Z Haikal di bahagian kiri. Yang mana dua orang ni berjaya menggerak ataupun mencorak permainan pada perlawanan semalam dengan melakukan larian-larian deras dan juga melakukan cutback yang berbahaya dan melakukan hantaran-hantaran yang berbahaya ke dalam kotak penalti Pahang. Tetapi sayang, walaupun mereka berjaya menggunakan sepenuhnya bahagian kiri dan juga bahagian kanan padang untuk melancarkan serangan, mereka gagal untuk memanfaatkan semua peluang yang mereka ada. Sepatutnya semalam Selangor dah boleh menang lebih daripada 4-0. Tetapi disebabkan ketumpulan bahagian serangan Selangor, mereka hanya berjaya menjaringkan 3 gol. Yang mana 2 gol daripada pemain Selangor adalah daripada bahagian midfield. Okey, yang kedua, apa yang aku suka tentang bahagian pemain Selangor ataupun pasukan Selangor ni adalah bagaimana mereka boleh main short passing yang sangat-sangat cantik. Kalau kita tengok, mereka berjaya main short passing di bahagian tengah dengan sangat-sangat lawa. Yang kedua, mereka berjaya main true ball, yang mana true ball pemain pasukan Selangor ni adalah yang boleh dikatakan bertaraf dunia lah, aku kata. Sebab apa? Sebab mereka berjaya mencari ruang-ruang kecil yang mana vision seorang player pemain tengah mereka tu mampu untuk mencari player yang berada di hadapan. Contohnya aku bagi ada satu true ball yang dilakukan oleh Oliver Buff ke arah Sin Sabaraj, tetapi gagal disudahkan oleh Sin Sabaraj. Yang mana hantaran tu cukup lawa tetapi gagal disudahkan. Ini membuktikan yang taktikal Kanzel berjaya diadaptasi oleh pemain-pemain Selangor dan mereka hanya memerlukan sedikit masa lagi sahaja untuk memahami taktikal yang diterapkan oleh coach baru mereka tu. Jadi aku rasa Selangor akan menjadi sebuah pasukan yang digeruni untuk season ni, untuk saingan Liga Malaysia tahun ni, disebabkan mereka mampu untuk menggunakan sepenuhnya bahagian sisi kanan dan juga sisi kiri padang, dan juga mereka boleh menggerakkan perlawanan dan mencorak perlawanan daripada bahagian tengah seperti melakukan hantaran pendek, true ball, lock ball dan sebagainya seperti mana pada perlawanan semalam. Okey, kita pergi dekat kekurangan pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Yang pertama aku nak komen untuk pasukan Selangor adalah mengenai quality finishing. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat quality finishing ataupun penyudah bahagian hadapan Selangor agak tumpul. Sebab apa aku kata macam tu? Sebab semua bola-bola mereka ada yang terkena palang, ada yang shoot keeper boleh tepih dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang pertama. Kalau finishing mereka ni boleh diperbaiki daripada segi sudut kualiti, maka aku rasa Selangor akan menjadi pasukan yang digeruni dan mereka boleh menjaringkan lebih daripada 5 gol dalam satu perlawanan. Manakala yang kedua tentang kelemahan dan juga kekurangan pasukan Selangor adalah mengenai pemain mereka sendiri, iaitu para pemain mereka di bahagian hadapan mempunyai masalah dalam membuat decision making ataupun keputusan yang laju untuk melakukan sesuatu tindakan. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab semalam kalau kita lihat peluang-peluang yang terhidang disia-siakan begitu sahaja disebabkan keputusan ataupun decision yang diambil agak lambat. Contohnya, Wan Z dapat bola, dia ada peluang nak shoot, tetapi dia lambat nak shoot, dia terpaksa untuk dribble. Dia mengambil masa yang agak lama untuk membuat keputusan apa yang perlu dia buat waktu itu. Banyak lagi yang pemain-pemain Selangor lain buat yang menyebabkan mereka mensia-siakan peluang yang ada. Jadi aku rasa coach Selangor perlu perbaiki pemain-pemain Selangor daripada membuat keputusan dan juga quality finishing. Bila mana mereka boleh buat keputusan yang tepat dan laju, maka mereka boleh buat sesuatu yang lebih memberi manfaat kepada pasukan daripada mereka duk nak acah-acah nak dribble, mereka nak acah nak shoot tapi passing dan sebagainya, menyebabkan peluang yang ada gagal dimanfaatkan. Itu adalah kelemahan pasukan Selangor pada perlawanan semalam, apa yang aku nampak paling ketara.
Okey, untuk pasukan Pahang pula aku mulakan dengan kekuatan dan juga kelebihan juga. Sebab apa? Sebab pasukan Pahang ni aku rasa man of the match dia semalam adalah Helmi Eliza. Yang mana dia beraksi dengan sangat-sangat baik pada perlawanan semalam kan. Banyak menafikan peluang-peluang yang didapati oleh pemain-pemain Selangor kan. Jadi aku rasa man of the match semalam adalah keeper Pahang. Manakala untuk kekuatan ataupun improvise yang aku nampak oleh pasukan Pahang adalah center back mereka, yang mana gandingan Mamadou dan juga Gulon, mereka dua ni memang padu main center back kan, dengan fizikal padu. Tetapi apa yang menghairankan aku adalah mereka dua ni kadang-kadang mereka dua duduk kat atas, mereka dua yang dribble di bahagian tengah, mereka yang mencorakkan perlawanan, mereka yang atok perlawanan. Tu yang aku pelik, awak dua defend ni yang atok perlawanan, tiba-tiba Gulon duduk dalam kotak penalti Selangor duduk gelecek bola. Jadi aku rasa memang mereka betul dapat dua player center back yang pandai dribble, yang pandai atok game daripada bawah ke atas dan sebagainya. Cumanya mereka perlukan masa untuk adapt dengan tactical Thomas Dolly, yang aku rasa kemungkinan besar next game Pahang akan menang lah. Okey, untuk kekurangan dan kelemahan pasukan Pahang adalah terletak di bahagian serangan mereka, iaitu di bahagian pemain import mereka, iaitu Bokashvili dan juga Pedro, yang mana mereka dua ni macam tak bagi manfaat ataupun tak bagi apa-apa sangat dekat tim pada perlawanan semalam. Mereka lebih kepada beban lah. Tambah-tambah Bokashvili tu macam tak mampu nak bagi apa-apa sangat. Kemungkinan mereka dua ni tak adapt lagi dengan situasi Liga Malaysia dan perlukan masa lagi. Aku harap next game mereka dua ni boleh perbaiki lah daripada segi corak permainan mereka. Sebab semalam memang tak nampak function mereka dua. Kadang-kadang aku nampak yang function Mamadou dengan Gulon tu duduk kat atas kan, buat tugas Pedro dengan Bokashvili tu kan. Padahal Bokashvili dengan Pedro adalah pemain serang, Gulon dengan Mamadou defend. Kiranya Gulon dengan Mamadou yang duduk atas, duduk attack, duduk kat tengah, duduk corak game dan sebagainya. Itu adalah pendapat aku tentang pasukan Pahang. Secara kesimpulannya, secara keseluruhannya pada perlawanan semalam, pasukan Selangor memang mereka bermain dengan sangat baik lah. Cuma sayang lah, sebab peluang yang ada gagal dimanfaatkan disebabkan decision making yang lambat, membuat keputusan yang lambat dan tidak mempunyai quality finishing yang bagus. Tetapi secara overallnya pasukan Selangor memang bermain dengan sangat baik, dan untuk pasukan Pahang pun mereka bermain dengan sangat baik. Cumanya mereka lambat untuk panah. Apabila 15 minit terakhir barulah mereka temu rentak mereka, yang mana mereka main macam selalu. Jadi aku rasa lepas ni Pahang kena start engine awal sikit, barulah mereka boleh menang ataupun boleh nak fight dalam saingan Liga musim ni. Walaupun kita tahu mereka letakkan diri mereka sebagai underdog sahaja pada musim ni. Itu sahaja ulasan aku untuk Selangor menentang Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.